عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Terima kasih kepada Ustaz Azman atas pimpinan bacaan Yasin sebentar tadi. Jadi ahlan wa sahlan kepada semua, ahlan wa sahlan kepada Ustaz Japran, pengetua kita. Tanpa membuang masa lagi, dijemput Ustaz Muhammad Zawawi untuk memberikan sedikit perkongsian pada pagi ini. Dipersilakan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa a'zim sultanik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyan wa rasula. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama shallaita kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang dihormati dan dikasihi barisan pentadbir sekolah, rakan-rakan guru, para ibu bapak, tuan-tuan, puan-puan semua, harapan semoga dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadrat Allah dapat kita meneruskan pertemuan dalam majlis ilmu yang digelar oleh para malaikat sebagai taman-taman syurga, dan kelebihannya para malaikat akan mendoakan kesejahteraan dan keampunan dosa kepada kita semua insya-Allah. Pada Jumaat yang berkat dan Sayyidul Ayyam, ya, penghulu segala hari, insya-Allah kita akan berkongsi tazkirah yang ringkas, yang mungkin walaupun ringkas insya-Allah akan mendatangkan impak yang besar kepada kita bersama insya-Allah. Dan tazkirah yang saya pilih pada pagi ini ialah kehebatan selawat. Ya, selawat, apa itu selawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan banyak lagi selawat-selawat, tapi yang biasa kita dengar dan dalam mazhab kita yang paling mudah dipahami selawat ialah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita sadar dan israf, dan kita sedang diuji dengan pandemik pada hari ini. Dan amalan kita secara tidak langsung juga banyak rezeki untuk melakukan amalan-amalan banyak. Kalau sedar tak sedar banyak ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita tidak boleh lagi berjamaah di masjid, tidak lagi boleh bersalam-salaman, tidak lagi dapat melakukan ukhuwah, menziarah antara satu sama lain, melakukan silaturahim, dan banyak lagi sebenarnya. Dan kita dikehendaki duduk di rumah sahaja. Ya, ujian ini sebenarnya menuntut kita untuk meningkatkan amal ibadah walaupun kita duduk di rumah. Dan salah satu dan peluang untuk kita mengamalkan, meningkatkan amal ibadah kita pada masa ini dalam situasi ini ialah tajuk yang saya akan sampaikan ini ialah berselawat. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita mungkin tidak terfikir fadilat dan kehebatan selawat, dan jauh sekali kalau kita terfikir sebenarnya ramai umat kita yang tidak pandai berselawat, sebenarnya tidak tahu berselawat, tidak tahu mengucap 2 kalimah syahadah. Ya, kalau ikutkan kajian jabatan dakwah ataupun jabatan dakwah kepimpinan JAKIM dan sebagainya, sebenarnya sedih kalau melihat data dan kajian yang mereka lakukan. Umat Islam ramai yang mengaku Islam sahaja tetapi tidak pandai mengucap, apatah lagi di dalam mengucap 2 kalimah syahadah ini ada diselitkan dengan selawat. Ya, sebenarnya banyak jenis selawat yang ditulis dan dikarang oleh ulama-ulama salaf kita, dan di sini saya cuma akan
mengatakan dan menjelaskan bahawa selawat yang asas yang dilafazkan dan kebanyakan oleh kita ialah selawat Ibrahimiyah. Ya, selawat Ibrahimiyah yang kalau kita nak kenal pasti, yang mudah dalam solat tu. Ya, yang baru juga saya sebutkan tadi. Ya, yang dinamakan selawat Ibrahimiyah. Para ibu bapa, para hadirin dan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang berbunyi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara salawat. Hadis Nasa'i menjelaskan juga maksud yang sebenarnya. Selawat ini sangat luas. Ya, Allah berselawat ke atas orang yang mengucap selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Diturunkan 10 rahmat. Dihapuskan 10 dosa dan diangkat 10 darajat. Dan ini bukan amalan biasa, ini janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi dengar dan Nabi jawab selawat kita. Ya. Sebagaimana yang ternukil di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, ini jaminan Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Orang yang bakhil dan kedekut ialah apabila disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengucap selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ingatlah, Allah sendiri berselawat dan para malaikat juga berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kepada kamu dan mengucap salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab pernah ditanya dan meminta pandangan. Minta maaf, Ubay bin Ka'ab pernah meminta pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dalam banyak zikir yang Ubay bin Ka'ab ini buat, laksanakan. Ya, dia rasa seolah-olah macam tidak puas kalau tidak mengucap selawat. Jadi beliau bertanya kepada Muhammad, ya Rasulullah, berapa banyakkah sebenarnya selawat yang perlu saya buat? Nabi Muhammad tidak menegaskan bahawa bagaimana kalau Ubay menyatakan banyak 1/2, 1/3/4 dan keseluruhan. Ya, Nabi Muhammad cuma mengangguk bahawa bagus kalau kamu perbanyakkan selawat, ya, berzikir dan perbanyakkan selawat, bahawa itu adalah cara yang terbaik untuk kita menghilangkan kerungsingan dan mendapatkan keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Besarnya nilai selawat dalam khutbah. Kalau kita nak kenal di dalam khutbah, selawat dijadikan sebagai rukun. Ya. Kalau kita orang, ya, jemaah-jemaah lelaki pergi sembahyang Jumaat, kalau perhatikan Jumaat, dalam khutbah Jumaat, selawat merupakan rukun dalam solat, dalam khutbah. Dan apabila khutbah tidak sah, tiada selawat, maka tidak sahlah Jumaat kita. Kadang-kadang selawat ini memberi maksud selawat, solat, pujian dan doa. Lihatlah, ya, lihat kepada kategorinya lah, lihat kepada kategori maksud yang selawat. Kalau Allah berselawat, maknanya Allah memuji maksud dia. Kalau para malaikat berselawat, maksudnya para malaikat mendoakan. Dan begitulah juga seterusnya. Lihat pada clause ayat yang menyatakan tentang selawat. Nanti di pada mahsyar, antara syafaat yang paling besar kepada kita di pada mahsyar ialah selawat. Ya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, selawat merupakan satu syafaat yang sangat besar di hari akhirat.
terutamanya di padang mahsyar. Ya, tahukah kita bahawa apa itu padang mahsyar? Ya, padang mahsyar. Ya, salah satu perkara gaib yang perlu diimani oleh setiap umat Islam. Setiap manusia. Apa itu padang mahsyar? Ya, padang mahsyar apabila tiupan sangkakala yang kedua ditiup oleh malaikat, maka semua akan dibangunkan untuk menuju kepada mahsyar. Secara amnya ini, padang mahsyar adalah satu tempat yang sangat luas, sesayup mata memandang. Tidak ada apa-apa, sangat lapang, sangat luas. Tidak ada pokok, tidak ada batu, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa, sangat luas. Segala benda yang hidup sebelum itu, daripada zaman Nabi Adam sampailah terakhir kiamat, akan dibangunkan dan dikumpulkan dan dihimpunkan. Dan jumlahnya tidak terkira oleh akal, ya. Kalau dalam bahasa matematiknya infinity, tidak terkira jumlahnya, ya. Makhluk yang ada pada waktu itu mungkin berjuta-juta, mungkin berbilion-bilion, tidak terkira. Dan golongan-golongan ini terdiri daripada manusia, jin, syaitan dan binatang-binatang. Ya, ikut pandangan akal, ya, kita tidak boleh bergerak langsung. Ya, tidak boleh melangkah, tidak boleh bergerak, terlalu rapat, sempit. Dan ikutkan akal dunia, kalau manusia diletakkan di tengah-tengah pada mahsyar, maka akan sesak nafas dan meninggal dunia. Dan masa minimum, ya, yang berada di pada mahsyar adalah dalam lingkungan 500 tahun, ya, dan mengikut amalan lah, ya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang akan dapat melihat kamu dapat bersama Rasulullah pada mahsyar nanti?" Ya. Nabi Muhammad berkata, "Orang yang paling dekat dengan aku adalah barang siapa yang banyak selawatnya, ya, semasa hidup di dunia." Ya, kita harus kenal bahawa para sahabat ini amalannya banyak, ya, selawatnya pun banyak, tapi mereka bukan takutkan kepanasan matahari, tidak takutkan lama kesengsaraan berada di pada mahsyar, tetapi mereka terlalu rindukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama menegaskan dan menemplak kita sebagai umat, janganlah kita asyik mengaku, malulah kita mengaku umat Nabi Muhammad kalau kita langsung ataupun jarang-jarang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ada membincangkan bahawa jarang-jarang ataupun tidak biasa melakukan selawat kepada Nabi Muhammad ini adalah kalau kita kurang daripada 300 kali selawat sehari, ataupun ada yang mengatakan kurang daripada 1000 kali sehari selawat. Malu kalau kita kurang daripada itu, tapi mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, apatah lagi kita jarang sangat ataupun tidak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pada mahsyar, kita sambung lagi pada mahsyar tadi, keadaan di pada mahsyar. Di pada mahsyar, manusia akan melalui satu titian yang dipanggil titian Siratal Mustaqim. Tetapi sebelum melakukan laluan ke titian Siratal Mustaqim, Nabi Muhammad akan memanggil, dan Nabi Muhammad kenal siapa yang biasa selalu berselawat kepada Nabi Muhammad dan umat-umat yang sentiasa rindukan kepada baginda Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad akan menunggu kita di satu tempat yang dipanggil Haud. Ya, kalau kita biasa, kalau bisa dengar, ya, kadang-kadang orang kita panggil Telaga Kausar, ya, Telaga Kausar. Ya. Selepas ditimbang amalan, kita akan menuju, ya, mencari syafaat masing-masing, ya. Antaranya ialah kita pergi berjumpa Nabi di Telaga Kausar. Di Telaga Kausar ini kita akan
akan mendapat syafaat Nabi dan akan mendapat seteguk minuman air dari Telaga Kausar. Ya, banyak caralah. Ada Nabi memberi sendiri layanan kepada umatnya, ada yang para malaikat, ya, ada mengambil sendiri, ya, minuman dari Telaga Kausar ini. Dan apatah lagi yang paling dahsyat sekali, ada orang yang mahu mengaku Nabi, umatnya, bagi Nabi sebagai umat Nabi, tetapi dihalau oleh malaikat yang mengawal, ya, dihalau seperti anjing kurap, ya, na'udzubillah. Bayangkanlah, ya, ini mungkin pernah disebut oleh ustazah hari itu, ya, dihalau, ya, yang hari itu dihalau kerana amalannya, ya, terasa banyak amalannya dihalau, rupa-rupanya banyaklah, ada yang solat tapi solatnya menunjuk-nunjuk, yang ini dihalau seperti anjing kurap, ya, wallahu alam. Ya, dan di situ, dalam keadaan situ, sebenarnya apabila sesiapa yang mendapat minuman ini, ya, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Ya, dan minuman ini banyak cawan-cawan di situlah, banyak, terlalu banyak. Jangan risaulah, ya, siapa yang mengaku umat Nabi Muhammad, jangan risau, banyak cawan di situ. Dibayangkan di sini, digambarkan di sini, cawannya lebih banyak daripada jumlah binatang yang berada di sana. Bayangkan, binatang pun di akhirat, pada masyarakat itu tidak ada nilai untuk mengira jumlah binatang. Bagaimana bilangan cawannya? Dan cawannya ini lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang, dan lebih banyak lagi daripada pasir-pasir 7 lautan. Ya, jadi semua akan mendapat minuman yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Dan suasana di pada mahsyar sebenarnya sangat getir, sangat dahsyat. Wa imma, sehinggakan para malaikat, Nabi Musa sendiri, Nabi Ibrahim, ya, tidak berani bercakap, memohon apa-apa pertolongan daripada Allah. Ya, betapa gerunnya suasana di hari mahsyar tersebut. Jadi apabila umat-umat ini dapat minum, barulah mereka boleh tersenyum ataupun boleh mengeluarkan suara, maknanya berkata-kata. Itu salah satu syafaat, ya, syafaat daripada Nabi Muhammad, sebarang siapa yang banyak berselawat, ya. Semasa di tiang sirat pula, berbagai ragam dan keadaan manusia ini, ya. Ya, para ibu bapa sekalian, para hadirin, banyak keadaan ketika kita akan melangkah di titian ini. Berbagai ragam, ya, berbagai keadaan. Ada yang baru nak melangkah, terus jatuh ke dalam neraka. Ada yang langkah kanan, kaki kiri, sampai di depan syurga. Masya Allah. Ada yang sudah melangkah dan berjalan selama 100 tahun di titian tersebut, dan akhirnya jatuh pun ada. Ada yang berlari sampai ke pintu syurga. Ada yang selaju pecutan kuda. Ada yang berjalan dalam keadaan gelap, ya, dilitupi oleh kegelapan api neraka dan asap api neraka yang dahsyat, ya, baunya. Ada yang mula baru nak melangkah dan sudah tercium bau syurga, tetapi baginda Rasulullah menyatakan, perjalanan kamu akan merentasi 500 tahun lagi ke depan, tetapi sudah bau syurga. Bayangkanlah tuan-tuan, ya. Dan ada yang terhoyong hayang, ya, nak jatuh tak jatuh, ya, seperti pohon kurma yang ditiup angin, melambai-lambai ke kiri ke kanan, jatuh. Yang akan jatuh tidak jatuh, terhoyong hayang dalam keadaan yang dahsyat ini. Dalam keadaan inilah selawat ini akan datang secara bergerombolan, ramai-ramai, banyak-banyak, akan membantu kita. Inilah kunci dan rahsianya selawat, ya. Marilah kita perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, dalam sirah Nabi
ya, kita melihat bagaimana tadi Ubay bin Ka'ab pernah didatangi oleh Rasulullah. Ya. Kerana apa? Kerana Rasulullah mendapat wahyu untuk mendengar bacaan Ubay bin Ka'ab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana bacaan Ubay bin Ka'ab ini adalah bacaan yang paling indah, paling cantik, paling bagus antara para sahabat-sahabat yang lain. Ya, sebab bacaan dia sebiji macam bacaan Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bacaan Ubay ini sangat cantik, sangat baik. Yang dimaksudkan baik dan cantik ini bukannya lagunya yang sebagaimana kita banggakan dengan lagu-lagu sekarang, tapi ialah kita fokuskan di sini tajwidnya, fasahahnya, sebutannya tepat dan ya menyerupai bacaan Jibril. Itu bacaan Ubay bin Ka'ab, ya, sangat cantik lah macam bacaan Jibril. Dan satu lagi sahabat yang bacaan dia macam Jibril adalah dua, ya, ada dua. Satu Ubay bin Ka'ab tadi, dan satu lagi ialah Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ini kalau tak silap saya lah, minta maaf, mungkin dia juga adalah sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalam dialog Ubay bin Ka'ab tadi menyatakan, ya, Rasulullah berjumpa Ubay dan Rasulullah menyatakan, Ubay, Allah berpesan kepadaku, menyampaikan wahyu kepadaku untuk mendengarkan bacaanmu kepadaku. Ubay sangat terkejut dan terharu. Sehingga dia bertanya kepada Nabi, ya, dengan katanya, Asammanillah, adakah Allah menyebut namaku, ya Rasulullah? Ya, bayangkan kalau Allah sebut nama kita, tercatat ya sebagai hamba umat Nabi Muhammad, ya, kita yakin. Dan sirah-sirah telah membuktikan bahawa apabila Allah menyebut nama kita, insya-Allah confirm masuk syurga dengan berkat rahmat Allah. Ya, bayangkan. Jadi terlanjur Nabi Muhammad mendengar bacaan. Ini perkataan terlanjur ni kadang-kadang sensitif orang ni, ya. Terlanjur ni maknanya tersudah Nabi Muhammad dengar bacaan Ubay bin Ka'ab ini, maka peluang untuk Ubay bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam tadilah, ini sebagai ulangan tadi, ya Rasulullah, apakah saya perlu berselawat kepadamu sebanyak, ya, 1/4, 1/3, 1/2 atau sepenuhnya ya Rasulullah? Berapakah perlu saya berselawat kepadamu baginda, ya Rasulullah? 1/2. Nabi Muhammad menyatakan, bagus, tetapi kalau tambah lagi baik, lagi bagus. Masyikta wa in zitta fa huwa khair. Setiap kali diucapkan 1/4 baginda, 1/2, 2/3, masyikta. Ya, masyikta wa in zitta fa huwa khair. Bagus. Kalau kamu nak tambah bagus. Tapi akhirnya Rasulullah akan kata, kalau banyak lagi baik. Ya. Sehinggalah kalau begitu ya Rasulullah, aku akan jadikan seluruh wirid dan zikirku akan menyebut namamu ya Allah. Ya Rasulullah, akan sebutkan selawat kepadamu baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi berkata, izan tukfa hammuhu wa yaghfaru zanbih. Sehingga Nabi Muhammad berkata, begitulah bagusnya kalau kamu, ya, menjadikan seluruh hidupmu ini selawat, maka disitulah sebagai balasannya Allah akan hilangkan segala kegelisahan kita dan diampunkan seluruh dosa-dosa kita. Nauzubillah, ya, dahsyat, ya, amalan selawat ini. Jadi ada ulama mengatakan ataupun menjelaskan di sini, tidak salah ataupun kadang-kadang selawat ini sebenarnya boleh kita jadikan untuk menjadikan keseluruhan wirid kita, seluruh hidup kita, kerana selawat ini adalah yang terbaik antara banyak-banyak zikir, ya, sama ada zikir atau selawat yang lain lah, ya. Kalau zikir ini Allah, kalau
zikir-zikir lain Allah ada sebut, ya, zikir apa? Zikir hari Jumaat, zikir hari Isnin, zikir hari Khamis, banyak zikir Allah sebutkan. Akan diampunkan dosa, dimurahkan rezeki, akan apa lagi? Akan diampunkan dosa-dosanya dan sebagainya lah, ya, balasan seperti melakukan umrah, menunaikan haji, banyak lagi. Tetapi di dalam selawat ini Allah merahsiakan apakah kehebatan selawat, ganjaran selawat ini. Cuma Allah katakan Allah akan berselawat kepada sesiapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Inilah amalan-amalan, kalau kita tengok dan lihat, amalan-amalan ibadah-ibadah lain seperti haji, manusia buat, Allah tak buat. Puasa, manusia buat, Allah tak buat. Korban, manusia buat. Ya, tapi satu-satunya manusia buat, ya, berselawat. Tetapi Allah juga buat. Inilah diselawat, ya, kepada junjungan besar Nabi Muhammad. Allah juga berselawat. Tapi bagaimana yang saya sebutkan tadilah, Allah berselawat maksudnya Allah memuji, ya, Allah memuji. Allah berselawat kepada hamba-hambanya yang memuji junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat ini sebenarnya banyak, ya. Selawat ini banyak jenis-jenis selawat. Kalau kita tengok selawat nariyah ada, selawat syifa ada, selawat tafrijiyah, kadang-kadang tengok tafrijiyah, selawat fatih pun banyak. Tapi sebagai di dalam lingkungan mazhab ahli sunnah wal jamaah, ya, mazhab apa? Ahli sunnah wal jamaah dalam lingkungan mazhab Syafi'i, ya, pulun. Kalau boleh pulun, kuasai apa itu selawat Ibrahimiyah, ya. Kalau kita tahu selawat Ibrahimiyah mudah. Selawat Ibrahimiyah ini kita lakukan dalam solat, ya, tuan-tuan, kita lakukan dalam solat. Dalam solat di mana? Di dalam tahiyat. Tahiyat awal ada, tahiyat akhir ada. Tahiyat awal sunat, tapi tahiyat akhir wajib dalam solat, menjadikan rukun, ya. Jadi sebagaimana tadilah, selawat Ibrahimiyah ini adalah yang di hujungnya fil alamina innaka hamidum majid kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim dan sebagainya, sehinggalah fil alamina innaka hamidum majid, ya. Selawat ni mudah je nak faham. Selawat ni apa saja yang dinukil, apa yang diniatkan, yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada selawat. Ya wa imma kita Allahumma shalli ala sayyidina fil awwalin wal akhirin, selawat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, selawat. Dan banyak lagi selawat, ya. Paling tidak pun selawat paling mudah, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Ya, itu pun umat kita sangat berat untuk menyebut Allah Muhammad. Ya, sebenarnya, ya, Nabi kita sangat sayang, sangat rindu kepada kita. Ya, kita pula, ya, tidak kenal perjuangan Nabi Muhammad, dan sehingga kita berada di dalam landasan Islam yang sebenar ini, kita tak tahu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad. Itulah tanda kita rindu dan sayang Nabi Muhammad. Banyakkan berselawat. Dan kelebihan selawat ini banyak, ya, sangat banyak sebenarnya. Ini sempat lagi ke ni? Okey, ya. Dan saya ringkaskan di sini yang sebelum kita mengakhiri ini, antara tujuan selawat. Selawat ini sebenarnya terlalu banyak, ya, disebutkan sebelum-sebelum ini oleh sahabat-sahabat lah, ya. Antaranya selawat, ya, sebelum yang disebutkan tadi, selawat adalah satu, ya, amalan yang Allah pun buat, ya, selawat ini. Bukan saja manusia yang buat. Bayangkan. Dan selawat ini mengundang keberkatan, melapangkan masa, ya, mustajabkan doa, ya, selawat. Dan selawat ini sebagai suatu ibadah, dan Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun amalan kita apabila kita memulakan dengan selawat. Amalan pahala langsung tidak dikurangkan, ya, yakin dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat ini sebagai penghias doa dan mengurangkan penghias doa dan merupakan antara adab-adab dalam berdoa, ya.
ada malaikat yang ditugaskan untuk membawa selawat kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad akan menjawab salam dan selawat kita kepada junjungan besar. Ya. Dan apabila kita berselawat, malaikat akan sentiasa mendoakan kita. Selawat juga sebagai pengampun dosa dan zakat kepada dosa-dosa kita. Ya. Jadi sewajarnya lah kita bangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat, ya, yang sangat sempurna di kalangan para nabi dan rasul, dan marilah kita sama-sama berbangga dengan ketinggian akhlak baginda, ya, sebagai tanda dan cinta rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita semua menggandakan, ya, selawat kita kepada junjungan besar, ya, dengan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, saya rasa itu saja setakat tazkirah ringkas, ya, daripada saya, dan kita insya-Allah akan bertemu di lain ruangan insya-Allah. Jadi akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ya, terima kasih atas perkongsian Ustaz Zawawi sebentar tadi. Jadi marilah kita berselawat. Satu-satu amalan yang tidak akan ditolak ialah berselawat di atas baginda Rasulullah insya-Allah. Okey, berakhirnya perkongsian itu tadi, maka berakhirlah program majlis kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang pada hari Jumaat jam 7 lah insyaAllah. Jadi kita akhiri majlis, tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa ala alihi wa sahbihi allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Okay. Minta dulu guru-guru yang ada tu stay sekejap.